pedoman kepada generasi masa kini dan akan datang. Jika tidak, maka runtuhlah budaya, runtuhlah bangsa. Demikianlah kata ungkap cara mengiringi maulid yang berbunyi budi bahasa amalan mulia. Sekalung apresiasi Pak Nakoda Majlis yang bervisi, kombinasi kehakiman yang berintegriti, kelompok pendidik lestari dan hadirin yang dikasihi dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Sidang penonton yang penuh santun, sebelum bahtera berlayar, eloklah kita sama melukai dan mengurai maulid pidato yang terbeterai. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sekitar tahun 2007, budi bahasa wujud tingkah laku dan pertuturan seseorang. Amalan pula bermaksud sesuatu yang dilakukan sebagai kebiasaan, manakala mulia bermaksud terpuji. Apabila digabungkan, dapatlah disimpulkan bahawa budi bahasa amalan mulia menzahirkan betapa pentingnya seseorang itu memperagakan tingkah laku yang terpuji sebagai gaya hidup. Oleh itu, untuk memberikan persoalan ini, 3 perspektif hujah saya utarakan. Sidang hadirin yang dirahmati, hijab pidato ini saya buka dengan hujah amalan berbudi bahasa menzahirkan rasa hormat antara satu sama lain. Dewasa ini di kalangan masyarakat kita semakin luntur nilai budaya bahasa. Ini disebabkan oleh tuntutan mengejar kebendaan dan pangkat hingga menafikan nilai-nilai mulia. Dengan terhakisnya nilai-nilai mulia ini menyebabkan masyarakat luntur akhlaknya. Gejala tidak menghormati orang tua akan membawa kepada kesan buruk seperti wujud perasaan dendam, tutur bahasa yang tidak sopan, serta tidak segan silu melakukan perkara buruk. Kita cukup terkesima dengan kisah Zainal Wafi Nuruddin Abu Bakar yang dibasah tanpa belas kasihan oleh seorang pelajar tingkatan 3 hanya kerana cemburu. Ini semua berlaku akibat terpengaruh dengan budaya barat, sehingga lupa kepada nilai-nilai murni dan adat Islam ketimuran yang akhirnya mempengaruhi imej, watak dan penampilan diri seseorang. Hadirin sekalian, beralih kita kepada hujah yang kedua, yaitu budi bahasa mencerminkan bangsa. Setiap tutur kata akan menggambarkan perilaku seseorang itu. Tegak rumah kerana sendi, rosak sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, rosak budi runtuhlah bangsa. Bahasa melambangkan bangsa. Justru yang perlu diterapkan dalam apa jua keadaan dan masa agar bangsa kita dapat dinilai sebagai yang terbaik. Kita juga perlu sentiasa mempamerkan imej diri yang positif dan segala tindakan sama ada cara berfikir, melahirkan perasaan, pertuturan dan perlakuan. Hanya dengan cara itulah kita dapat membentuk satu budaya hidup yang cemerlang. Di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan bahawa mereka yang terbaik wujud kerjanya adalah merupakan hamba yang paling dicintai Allah, mukmin yang paling sempurna imannya dan yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di hari akhir kelak. Jika suasana ini dapat diwujudkan, maka kemesraan akan wujud, masyarakat akan bersatu padu. Sidang hadirin yang dirahmati, hujah saya yang ketiga di bawah lembayan kata budi bahasa asas modal insan berkualiti. Gelombang masa hadapan adalah ditentukan dengan kewujudan masyarakat yang bukan saja masyarakat bermaklumat, tetapi masyarakat berilmu. Sudah pastilah ilmu dari konteks negara maju bukan sekadar ilmu akli, tetapi disepadukan dengan ilmu nakli. Kerana apalah guna dan kekayaan material semata-mata, tetapi masyarakat yang pulang dari pengisian jiwa dan pembangunan bidang. Memetik kata mantan Perdana Menteri kita yang kelima, Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, untuk melahirkan modal insan, kita mahu memberikan pendidikan yang secukupnya. Kita mahu menjadi anak bangsa yang berakhlak mulia, berhemat tinggi, berjiwa besar, cintakan negara dan punya kekuatan rohani dan jasmani. Selari dengan wawasan 2020, di mana negara kita akan menjadi negara maju dengan acuan kita sendiri. Antara itu, amalan berbudi bahasa merupakan tonggak utama dalam melahirkan modal insan berkualiti. Hadirin sekalian, bertitik tolak daripada perbincangan ini secara tuntas, amalan berbudi bahasa ibarat irama dan lagu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Jika dipisahkan, pincanglah budi, musnahlah bangsa. Saya sudahi pidato saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekalung apresiasi Pak Nakoda Majlis yang bervisi, kombinasi kehakiman yang berintegritas
Sidang penuntut yang penuh santun. Sebelum bahtera berlayar, eloklah kita sama melukai dan mengurai paudu pidato yang sermekai. Menurut Kamus Sejawat edisi keempat, Terbitan tahun 2007, perizinan cermat membawa maksud tidak berbelanja dengan boros, manakala amalan mulia pula bermaksud tingkah laku yang baik. Apabila digabungkan, dapatlah disimpulkan bahawa perizinan cermat amalan mulia merupakan satu perkara yang berbelanja dengan tidak boros adalah perkara yang mulia. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, dengan menabung kita dapat menggunakannya pada bila-bila masa, terutama sekali pada waktu kecemasan atau kesusahan. Lebih-lebih lagi, kita memerlukan kos yang banyak untuk membiayai pendidikan kita di dekat universiti. Sidang hadirin yang dirahmati, saya sudahi berarti saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.